Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu. Baiklah, pada video kali ini kita akan sambung dengan bab yang ke-9 iaitu penyelesaian segitiga. Okey, so kita ada dua lagi topik, dua lagi bab yang kita perlu cover untuk silibus matematik tambahan tingkatan 4 iaitu bab 9 penyelesaian segitiga dan bab yang ke-10 nanti kita akan belajar mengenai nombor indeks. Okey. So yang penting you stay focus on this both topic. InsyaAllah everything will be fine. You akan boleh jawab dengan baik nanti dalam SPM. Alright. So sebelum tu jangan lupa like, comment, share dan subscribe jika anda rasa video ini bermanfaat untuk anda nak ulang kaji semula bab ini. Bagi sesiapa yang memerlukan khidmat tutoran cikgu, cikgu telah sediakan nombor telefon diorang di description di bawah. Dan bagi sesiapa yang memerlukan nota yang cikgu tengah guna sekarang ni, cikgu juga telah sediakan di ruangan description di bawah. Ada link kat situ. So feel free to download it anytime. Alright. So jom let's start. Okey, so bab yang ke-9 kita akan belajar mengenai penyelesaian segitiga. Okey, so sebelum ni sebenarnya kita dah belajar berkenaan dengan segitiga ni. Tapi yang kita belajar dulu melibatkan teorem Pythagoras. Okey, tapi dalam ni kita tak belajar mengenai teorem Pythagoras lah. Itu segitiga juga. Tapi yang ni adalah kes yang berlainan. Okey, so dalam penyelesaian segitiga kita akan belajar dua petua. Okey, iaitu petua sinus dan petua cosinus. Dua saja petua ni kita akan belajar. Okey, kemudian kita akan belajar juga petua sinus, cosinus dan untuk macam mana kita nak cari luas segitiga. Okey, dia ada rumus dia, ada formula dia juga. Okey, so dengan aplikasi sikit lah. Okey, so itu je sebenarnya yang kita nak belajar dalam topik yang ke-9, bab ke-9 ni. Okey, tapi dalam video ni kita akan cover petua sinus dululah. Okey, kita akan cover sikit dulu. Alright, so petua sinus. Teorem Pythagoras sering digunakan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Okey. Tetapi teorem Pythagoras ni hanya boleh digunakan apabila melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey. Yang kita belajar dulu tu semua melibatkan segitiga bersudut tegak. Kalau you all still remember lah. Alhamdulillah. Okey. Yang kita belajar dulu tu semua melibatkan segitiga bersudut tegak. Maka kita akan guna teorem Pythagoras. Yang masa kita belajar awal-awal dulu. Tapi, terdapat kaedah lain yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga yang bukan bersudut tegak. Okey, macam ni lah Macam dalam soalan ni, the main focus, the main point, the main objective of this topic, kita akan belajar macam mana untuk selesaikan segitiga yang bukan bersudut tegak. Alright. So, yang pertama kita akan belajar mengenai petua sinus. Petua sinus ni ada dua. Okey. Dia, you tak kisah nak guna formula mana satu. Idea one boleh. Tapi yang mana mudahkan kita untuk kita nak selesaikan lah. Okey. Tapi both correct. Alright. So, petua dia atau formula dia adalah okey. A, kita ada A kecil bahagi sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Okey, atas semua huruf besar, bawah atas semua huruf kecil, bawah semua huruf besar. Ataupun O, okey, sin A bahagi A. Okey, you just terbalikkan sahaja sebenarnya. Okey, just terbalikkan saja antara atas dan bawah tu. Sama dengan sin B bahagi B sama dengan sin C. Huruf besar semua atas bahagi C kecil. Okey. So, ini adalah formula ataupun petua yang you kena guna apabila melibatkan kes apabila kita nak gunakan petua sinus. Okey, apa benda A besar, A kecil, bagai ni semua ni. Okey, let's say kita ada satu segitiga. Okey, kita ada satu segitiga yang bukan bersudut tegak lah Okey. Oh, tak jadi. Sekejap. Okey, nice. Okey, so kita ada satu segitiga yang bukan bersudut tegak. Tak jadi juga. Yep.
Okay, nice. Alright. So let's say kat sini kita ada A besar, B besar, C besar. Kemudian kita ada A kecil, B kecil, C kecil. Okey, apa benda A besar, B besar, A kecil, B kecil bagai ni? Okey. A besar, B besar, C besar tu adalah mewakili sudut. Okey. Adalah mewakili sudut. Sudut berada di penjuru A, penjuru B, penjuru C. Manakala A kecil, B kecil, C kecil tu adalah dia punya panjang. Okey, dia punya panjang sisi. Panjang sisi bagi segitiga tu lah. Alright. So dia adalah bertentangan. Nanti kita akan tengok contoh macam mana kita nak selesaikan. Dia mesti kawan. A besar, kawan dia adalah A kecil. So nanti kita akan tengok. Alright. So contoh yang pertama, rajah berikut menunjukkan sebuah segitiga ABC. Okey. So dia ini ada A. Ini cikgu terlupa tadi ni. Okey, dalam nota kamu tambahkan kat sini. Sini tambah A. Okey. A, B, C. Alright. So dia bagi kat sini sudut 40 darjah, 75 darjah, panjang 75 cm, dia suruh cari X. Okey. 40 darjah tu sudut apa? Okey, you recall balik dulu kita dah belajar benda ni. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk ayat? Sudut 40 darjah ni sebenarnya adalah sudut yang berada di mana? Sudut yang berada pada titik A. Betul? So bila kita nak tulis dalam bentuk penulisan matematik, kita akan tulis ini simbol dia, simbol sudut ni. Kemudian BAC. Okey. A tu mesti duduk di tengah-tengah. Okey, sebab mewakilkan sudut tu. Okey, sama dengan 40 darjah. Okey. Kemudian yang kedua dia bagi sudut apa lagi? Sudut B, pada B kan. So kita akan tulis A, B, sudut A, B, C. Okey, sudut berada di titik B. So berapa dia bagi ni? 75 darjah. Okey. Okey, so macam mana kita nak masukkan dalam formula? Okey, sebelum tu 75 cm adalah panjang AB. Panjang AB. Okey, so kalau kita tengok dalam formula, okey, A kecil, B kecil bagai ni, kita tengok yang macam dalam gambar rajah segitiga ni, maka kat sini kita akan tulis, sini adalah A kecil. Ingat, kawan dia kawan bagi A besar adalah A kecil. Yang opposite, yang bertentangan dengan A besar. Okey, yang bertentangan, yang opposite dengan A besar adalah A kecil. Yang bertentangan dengan B besar adalah X ataupun B lah. Ini sebenarnya adalah B kecil. Okey, ni adalah B kecil. Yang bertentangan dengan C besar adalah C kecil. So 75 cm ni adalah C kecil. Okey. Alright, so macam mana kita nak masukkan dalam formula? Kita nak guna formula mana satu ni? Both kan, tapi kita pilih mana satu yang kita rasa mudah. Okey, yang mempermudahkan urusan kita dunia akhirat. Okey. So kita pakai formula yang pertama. Okey. So, contoh kita ambil formula yang pertama lah. Alright, so formula pertama, A sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Okey, macam mana nak masukkan dalam formula ni? Okey, petua dia adalah you must look, okay? You must tengok mana satu yang ada kedua-dua maklumat yang bertentangan, yang ada sudut dan ada panjang. Itu pertama sekali. Kalau you jumpa tu terus je, maka you boleh terus ambil yang itu. Okay, yang itu. Dan kita akan gantikan dalam yang salah satulah, yang A ke B ke C. Yang lagi satu, you kena tengok yang mana soalan yang carilah. Okay, macam dalam soalan ni dia cari X. Okay, X tu adalah berada di B.
Okey, yang berada di B. So bila yang berada di B, kita akan ambil yang ni lah, B dan sin B ni. Okey, B dan sin B ni. Okey, satu lagi nak ambil mana cikgu? Okey, dia bagi sudut 40 darjah cikgu. Dia bagi sudut 40 darjah. Tapi panjang A dia tak bagi pula. Tadi cikgu kata nak ada kedua-dua. Masalahnya dalam soalan ni tak ada satu pun bagi dua-dua. Okey, tapi you boleh tengok. You nak cari sini, ada dua kemungkinan. You nak cari panjang A ataupun you nak cari sudut pada C. Sudut pada C. Mana yang senang untuk kita nak cari? Jawapannya adalah sudut pada C. Kita senang nak cari. Betul? Okey, daripada panjang A kecil tu. So, kita nak cari sudut C, macam mana kita nak cari ni? You recall balik. Bila dalam hukum segitiga, bila kita nak cari sudut dalaman, total jumlah sudut di dalam segitiga tu, kita mesti apa? Jumlah sudut tolak dengan sudut yang ada tu. Jumlah sudut berapa? 180 darjah. Ini kena ingat jangan buat lupa. Mana datuk 180 darjah tu? Ingat segitiga je mesti 180 darjah sayang. Alright, 180 darjah tolakkan dengan 75 darjah, tolakkan dengan 40 darjah. Okey, maka kita akan dapat kat sini 65 darjah ya. Okey, 65 darjah. So 65 darjah. So sudut kat sini adalah 65 darjah, sudut yang berada pada C. Now dah ada tak kedua-dua maklumat yang saya cakap tadi tu? Dah ada. So kita ambil yang mana? Lagi satu. Ambil yang C ni. C dengan sin C ni. Okey, C dengan sin C ni. Boleh faham A dengan sin A tu perlu ambil tak? Tak perlu. Kenapa tak perlu pula? Sebabnya dia tak ada maklumat yang mencukupi. Macam mana kita nak cari panjang A? So kita tak tahu. So tak tahu, kita abaikan. Bukan kita abaikan, kita lupakan dia kejap. Okey, so kita just ambil kedua-dua ini sahaja yang cikgu kotakkan ni. Right. So kita nak ambil, macam mana kita nak masukkan dalam formula? Okey, B. Okey, B kecil. B kecil berapa? Itu adalah X lah yang kita nak cari. Alright. So X bahagi sin B. Okey, sin B. B berapa? B ada sudut pada B 75 darjah. Okey, 75 darjah. Sama dengan C. C berapa? Sudut panjang C 7.5 cm. Alright, so 7.5 cm. Bahagi sin C. Sin C berapa? Sudut yang kita cari tadi lah. Sin C 65 darjah. Okey. Faham Ini tak nampak pula ni. 7.5. Okey. Now, kita boleh tak cari X? Boleh. Macam mana nak cari nilai X tu? Okey. Macam mana nak cari nilai X? Kita kita pindahkan je lah. Sin 75 tu pindah ke kanan. So, dia akan jadi X sama dengan 7.5 bahagi sin 65 darjah darabkan dengan sin 75 darjah. Darabkan sahaja. Okey. So darabkan saja, you akan dapat, tekan kalkulator, 7.5 bagi sin 65. Okey, darab sin 75. So jawapan you akan dapat berapa tu? 7.993 kan. So you genapkan, okay, you bundarkan, you akan jadi 8 cm. That's all. Okay, itu je lah. Faham so macam tu caranya kita nak cari petua sinus. Okay, so ini adalah untuk kes yang pertama.
Okay, now we go for the second case. Okay, ni case pertama selesai We go for the second case, contoh yang kedua. Okay, so rajah berikut menunjukkan sebuah segitiga DEF. Okay, DEF. So cari sudut DFE dan DEF. Okay, DFE dan DEF. Okay, now kita tak boleh guna 180 darjah tolak. Tak boleh. Okay, so kita kena guna peta sinus lah. Okay, macam mana kita guna peta sinus? Kita kena identify dulu maklumat apa yang dia ada. Ingat dapat soalan, you kena keluarkan dulu maklumat apa yang dia bagi, baru you boleh susun elok-elok, molek-molek, masukkan dalam formula. You tentukan mana satu formula yang you nak cari. Boleh Okay, so apa yang dia bagi kat sini adalah sudut dulu. Sudut dia bagi adalah yang pertama, sudut sudut yang terletak tu pada D. So kita nak cakap sudut apa ni? Sudut FDE. Wah, boleh lah. Sudut FDE. FDE atau DE atau EDF. Tak kisahlah, FDE, EDF sama je. Okay. So sama dengan berapa ni? 65 darjah. Okay, so kemudian kita ada panjang 6 cm ni adalah apa? Okay, tadi kita pakai ABC, now kita pakai DEF ingat Okay, so berlawan dengan D besar adalah D kecil. Okay, D kecil pada 8 cm ni. Lawan E besar adalah E kecil. Okay, lawan pada F besar adalah F kecil. So 6 cm tu adalah F kecil. Okay, alright. Now tu je lah yang dia bagi. Alright, so kita nak guna formula yang mana ni? Kita nak masukkan formula mana? Okay, nasihat saya kalau dia nak cari sudut. Okay, kalau dia nak cari sudut kalau cari sudut, you terus pakai formula yang kedua Pakai formula yang kedua. Sin A, sin B, sin C. Dia lebih senang. Okay, dia lebih senang. Kalau you nak cari panjang, ambillah yang pertama. Formula yang pertama. Nak cari sudut, ambillah formula yang kedua. Ingat ini adalah untuk cari panjang, ini adalah untuk cari sudut. Sebenarnya both can kalau you nak cari, tak kisahlah mana-mana pun. Tapi ini saya memudahkan you all. Okay, tu je. Okay, so now kita akan try pakai formula yang kedua. Okay, untuk cari DFE. Okay, tak apa, abaikan dulu soalan tu. Kita create dulu the formula. Okay, so sin. Okay, ingat tadi ABC, sekarang kita pakai DF So kita pakai sin D. Sin D bahagi D kecil sama dengan sin E bahagi E kecil sama dengan sin F bahagi F kecil. Okay, alright. So kemudian apa maklumat yang dia ada? Okay, pertama sekali ingat macam cikgu cakap sebelum ni, yang soalan nak. So soalan nak apa? Okay, yang pertama A kan, DFE. DFE adalah sudut pada F. Bila sudut pada F, okay, so kita akan tentu kita akan ambil yang ini. Okay, kita ambil yang tu. Okay, kita akan ambil yang ini. Kemudian yang kedua adalah sekejap. Okay, yang kedua kita nak cari yang apa maklumat yang ada. Yang ni senang. Sebab apa? D besar dengan D kecil dah ada kawan dia, pairing dia kan. So kita tak perlu susah nak cari lagi. Sudah ada. So kita pakailah sin D dengan D kecil ni. Okay, E boleh pakai tak? Bukan tak boleh, maklumat tak lengkap dia. You tengok, satu pun tak ada. Sudut E pun tak ada, panjang E pun tak ada. So kita lupakan dia kejap. So kita pakai sin D bahagi D dengan sin F bagi F. Okay, dan masukkan je lah formula. Okay, tapi yang kita nak cari F kan, so kita letak sin F tu dekat depan lah.
Okey, sin F tu adalah sebenarnya DFE. DFE kan? So kita tulis macam ni lah sin Allah. Sin DFE. Okey, bahagikan dengan F. Terus tulis Bagi F berapa? F kawan dia 6 cm. So bahagi 6. Okey, sama dengan sin D. Sin D berapa? Sin D di 65 darjah. Ni dah ada, terus je lah tulis 65 darjah bahagi D kecil 8. Okey, faham tak? Faham maksud dekat sini kita ambil apa yang ada, maklumat yang ada. Jadi yang tengah-tengah tu tak ada kan, E tak ada, so kita lupakan dia kejap. Okey, lagi satu, kenapa cikgu buat F dekat depan kan sama dengan you nak letak depan terbalik pun boleh. Macam tu lah. And then sin F tu sebenarnya adalah sudut pada DFE. So tu sebab kita kita tulis sin DFE terus. Macam ni dah boleh selesaikan tak? Boleh lah. Selesaikan macam biasa. Okey, so sin DFE sama dengan sin 65 darjah bahagi 8 kalikan dengan kalikan dengan 6. So dapat berapa ni? Tekan kalkulator. Sin 65 darjah bahagi 8 kali 6. Kalkulator tekan betul So you akan dapat 0.679. Okay, you ambil 4 lah Ambil 4 decimal point. Okay, selamat ambil 4 decimal point. Jangan ambil 2 decimal point. Ambil panjang sikit tak apa. 6797. Okay. Okey, tapi ingat yang kita cari ni adalah apa? Apa benda 0.6797 ni? Ni adalah sin DFE. Okey. Ni adalah sudut sin DFE. Ingat kita punya perjalanan masih ada lagi. Allahu Akbar. Okey, perjalanan kita masih ada lagi, belum siap. So, untuk melengkapkan dia, untuk menyiapkan dia, okey, kita akan buat apa? Kita akan buang sin tu. Jadikan dia DFE sahaja. So, bila DFE, sin pindah ke kanan jadi apa? Akan jadi apa tu? Sin sonsang 0.6797. Sin sonsang Ingat, sin sonsang macam mana nak buat? Okey, sin sonsang macam mana nak buat? You ambil kalkulator. Okey, you ambil kalkulator. You cari perkataan sin tu kan. Atas sin tu ada apa? Ada yang kuning tu. So tekan shift sin. Lepas tu masukkan dalam kurungan 0.679 and then you akan dapat jawapan dia 42.82. 42.82 darjah. Settle. Okey? Boleh faham sin sonsang sin pindah jadi sin sonsang. Ingat tu. Okey, selesai. And then yang kedua dia nak suruh cari apa ni? Okey, D, E, F pula. Okey. So, sekejap. So, bila maklumat dah ada, you terus tulis. Di sudut tadi ni adalah DFE adalah 42.82. 42.82 darjah. Tak apa, tulis dia Okey. Now dia nak cari adalah sudut pada E. Okey, bila sudut pada E, kita nak guna formula yang mana? Kita nak guna formula yang mana?
Okay, sebenarnya tak perlu guna formula mana-mana. This is very simple and forward. Sebab apa? Kita boleh guna hukum segitiga. Sebab semua dah ada kan, sudut tinggal satu je tak ada. So, nak cari ni tak payahlah you nak buat ikut formula bagai lagi, bazir masa. So, to be shortcut, simple je. You boleh guna 100. Sekejap sebelum tu Ni adalah pada sudut DEF sama dengan 180 darjah. Guna hukum segitiga ni 180 darjah tolak 65 darjah. Okey, tolak 65 darjah tolak 42.82. Okey, 42.82. So, tekan kalkulator, terus you akan dapat jawapan dia 72.18 darjah. Settle. Tu je, simple you tak payah lagi buat ikut formula pula. Boleh buat tapi panjang lah. Sebab kita dah ada jawapan, masukkan je. Guna hukum segitiga je. Tak payah nak susah-susah, nak ribut-ribut. Okey, boleh faham Alright, so itu adalah petua sains. So, cikgu rasa untuk video pada kali ni cukuplah kita cover untuk ini sahaja dahulu. Okey, macam mana? Yang penting you tahu nak guna formula tu je. Okey, you nak tahu guna formula bila masuk, you nak guna formula untuk cari panjang, and bila masuk you nak guna formula untuk cari dia punya sudut. Okey, boleh Okey, so untuk video akan datang kita akan belajar lagi syarat-syarat kewujudan kes berambiguity. Apa benda pula berambiguity tu? Nanti kita akan tengok lah. Okey, and then kita akan buat sedikit penyelesaian masalah. Alright, so kita akan jumpa di video yang akan datang. Thank you.